Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul binti Azhar. Baiklah, pada slide seterusnya menunjukkan terdapat e-poster daripada kumpulan kami, iaitu e-poster terapi seni melukis yang mengandungi definisi terapi seni melukis, latar belakang, faedah terapi seni melukis, kaedah pelaksanaan serta cara mengaplikasikan aktiviti tersebut di sekolah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafiz bin Nuraidi. Hari ini saya akan membentangkan mengenai definisi dan juga sejarah terapi seni melukis. Untuk definisi umum, terapi seni adalah satu proses pemulihan sikap dan emosi yang boleh difikirkan secara bersama-sama. Gabungan antara kaedah psikologi, perlakuan, bakat dan disiplin diri boleh dijadikan ruang untuk terapi seni diolah sebagai mekanisme pemulihan. Terapi seni juga dikatakan sebagai profesi perkhidmatan kemanusiaan yang mempergunakan media, seni, imej, proses kreativiti seni dan tindak balas klien untuk menghasilkan produk sebagai mencerminkan perkembangan kebolehan personaliti, minat, kerisauan dan juga pertelingkahan. Bagi definisi menurut tokoh, menurut American Art Association, terapi seni adalah satu profesi kesihatan mental yang menggunakan proses kreatif dalam lukisan untuk menambah baik dan menyempurnakan fizikal, mental serta emosi individu di bawah semua peringkat umur. Terapi seni juga merupakan terapi ekspresif yang menggunakan media warna, kapur, pensel dan marker yang diintegrasikan dengan terapi psikoterapeutik dan teknik proses kreatif. Menurut Rubin 1999, terapi seni adalah satu medium dalam kaunseling tanpa lisan. Ia merupakan proses yang dinamik kerana proses perawatan dan pemulihan dapat dilakukan semasa pelajar menghasilkan karya seni kreatif. Sejarah terapi seni melukis bermula pada akhir tahun 1940 apabila seorang pakar psikiatris dan psikoanalisis di Hospital Great Britain menggunakan lukisan dan catatan sebagai proses terapi. Kaedah beliau tersebut telah meningkatkan keberkesanan dalam proses terapi dan menjadikan lukisan dan catatan sebagai sumber yang berguna. Di antara 1940, ramai pelukis dan guru lukisan berminat menawarkan diri untuk berkhidmat di hospital dan kemudiannya dilantik sebagai penasihat psikiatris. Dan pada tahun 1990, National Joint Service for Social Service telah mengiktiraf Swazah menjawat perkhidmatan terapi seni. Maka semakin berkembanglah karya mulia ini sehingga hari ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Sharifah Sheril binti Said Ali. Hari ini saya akan menerangkan tentang faedah terapi seni melukis. Baiklah, faedah terapi seni melukis ini merupakan manfaat yang digunakan oleh kanak-kanak bagi hasil kerja seni yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak tersebut. Faedah yang pertama ialah penggunaan alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam seni melukis dapat membentuk latihan berkesan pada otot. Ianya kerana kanak-kanak apabila dia memegang pensel atau melukis, koordinasi mata dan tangan mereka selari untuk menghasilkan sesuatu gambaran. Kawalan motor halus ni banyak digunakan serta diaplikasikan dalam perkembangan fizikal yang boleh dilihat dengan jelas daripada contengan yang mereka hasilkan. Baiklah, selepas itu ialah meningkatkan serta menajamkan penggunaan panca indera dan deria. Kenapa dikatakan begitu? Ianya kerana selain menimba ilmu pengetahuan, kanak-kanak juga dia melihat persekitaran mereka
serta memahami dan cuba mentafsirkan daripada lukisan tersebut. Ada kalanya penghasilan lukisan tersebut mudah difahami atau sebaliknya. Pemikiran otak kanak-kanak ni dia lebih dikuatkan lagi apabila secara kreatifnya belajar melalui imajinasi serta fahaman mereka sendiri. Yang ketiga pula, berinteraksi dan meningkatkan keupayaan mereka bersosial dan keyakinan diri. Sebagai contoh, kerjasama antara kumpulan dalam kalangan kanak-kanak ni boleh dibentuk. Interaksi yang berlaku pada kanak-kanak ni ditunjukkan menerusi kandungan dan gaya hasil seni mereka. Cerita yang disampaikan oleh kanak-kanak melalui penggunaan warna, saiz dan juga yang paling penting ialah bentuk akan menambahkan emosi kepada lukisan tersebut. Sebab itu kita dapat lihat subjek pendidikan awal kanak-kanak ni lebih daripada objektif atau sifat komunikasi dan seni bahasa yang menarik yang digambarkan dengan bulatan dan lain-lain. Seterusnya, ianya mengembangkan bakat dan peluang tersembunyi masing-masing, iaitu kanak-kanak tersebut. Tidak semua orang tahu bakat yang ada dalam diri mereka, tetapi bakat dapat diasah dari kecil kerana dari minat ianya menjadi satu bakat yang harus ditonjolkan. Ada juga kanak-kanak yang minati lukisan yang berbentuk kartun. Daripada lukisan tersebut, mereka boleh menghasilkan komik yang berbentuk cerita, belajar dan banyak lagi. Oleh itu, terapi seni melukis ini memberi banyak manfaat kepada kanak-kanak. Justru itu dia memberi impak positif juga kepada semua pihak seperti ibu bapa dan juga guru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Muhammad Fida Muhammad akan membentangkan bahagian kaedah pelaksanaan seni terapi. Kaedah ini perlu dilakukan di dalam kelas masa proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam bahagian ini, guru perlu menerapkan unsur seni dalam pengajaran tersebut supaya pengajaran tersebut lebih menarik dan menyeronokkan bagi pelajar. Manakala dalam RPH pula, bahagian ini boleh diletakkan sama ada pada langkah yang kedua ataupun langkah yang ketiga. Aktiviti seni ini lebih dijadikan salah satu aktiviti yang boleh menarik minat pelajar dan untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran tersebut. Sebagai contohnya dalam mata pelajaran sains, di mana dalam topik haiwan di darat dan haiwan di laut, di mana guru akan menunjukkan gambar haiwan-haiwan tersebut dan murid-murid pula perlu melukis haiwan tersebut dalam ruangan yang disediakan. Dan untuk lebih menarik lagi, murid-murid boleh mewarna haiwan-haiwan tersebut. Itulah contohnya. Seterusnya, saya akan menerangkan cara untuk mengaplikasikan aktiviti seni melukis di dalam sekolah. Yang pertama iaitu kemahiran mutu kasar dan mutu halus. Kita tahu bahawa kemahiran mutu kasar dan mutu halus amat penting untuk kanak-kanak. Antara contoh aktiviti yang dapat dilakukan iaitu aktiviti kolaj. Seperti yang anda lihat, gambar yang telah disediakan iaitu aktiviti contoh gambar kolaj yang telah disediakan. Kanak-kanak perlu menampak serta melukis sesuatu bentuk tersebut menggunakan jari atau pergelangan tangan. Ini sekaligus dapat meningkatkan kemahiran mutu halus kanak-kanak. Manakala untuk kemahiran mutu kasar pula, kanak-kanak akan menggunakan gerak badan yang betul. Sebagai contoh, mereka akan menggunakan posisi badan yang betul untuk menyiapkan kolaj tersebut. Sebagai tambahan, melalui aktiviti kolaj ini juga kanak-kanak dapat meningkatkan lagi sensori sentuhan mereka, di mana kita tahu bahawa kolaj ini adalah berbentuk timbul. Jadi mereka dapat merasakan gambar raja tersebut menggunakan sensori sentuhan mereka. Yang kedua, aktiviti yang dapat diaplikasikan perlulah menerapkan daya kreativiti kanak-kanak. Antaranya ialah melalui daya kreativiti ini dapat menambahkan konsep proses pembuatan atau penghasilan sesuatu lukisan itu. Antara contoh aktiviti yang dapat dijalankan iaitu monotype. Aktiviti monotype ini memberi ruang atau peluang untuk kanak-kanak melukis imej atau corak yang mereka ingini menggunakan dakwat cair ataupun cat di atas kertas yang tidak menyerat dakwat ataupun cat, iaitu sebagai contoh plastik.
Okey, terlebih dahulu kanak-kanak akan mengecat plastik tersebut. Kemudian mereka akan membina imej atau imej yang mereka ingini menggunakan plastik sebentar tadi. Maknanya mereka boleh menggunakan cotton bud untuk melakar atau melukis bentuk yang mereka ingini di atas plastik itu. Kemudian mereka akan mengambil satu kertas lalu tampal di atas plastik yang telah mereka membuat bentuk ataupun imej tadi. Di sini kita dapat lihat bahawa mereka dapat menggunakan daya kreativiti mereka sendiri untuk mencari bentuk ataupun membina imej, corak yang mereka ingini untuk menyiapkan lukisan itu supaya lebih cantik dan menarik. Kemudian aktiviti yang dapat diterapkan iaitu aktiviti yang memperkembangkan unsur holistik, di mana ia akan merangsang perkembangan holistik kanak-kanak sebagai contoh dari segi emosi, rohani, intelek dan sosial. Antara contoh aktiviti yang dapat dijalankan iaitu lukisan kad ucapan, di mana guru perlu meminta kanak-kanak untuk menyediakan kad ucapan untuk orang yang tersayang. Okey, sebelum penyediaan kad ucapan itu, guru perlu menyediakan bahan iaitu membajuh cat dengan sabun, air sabun. Kemudian kanak-kanak akan mengambil cat tersebut menggunakan straw lalu ditiup ke atas kertas. Okey, di sini kanak-kanak akan cuba mengguna pemikiran mereka sendiri untuk menghasilkan kad tersebut setelah menggunakan dakwat yang telah disediakan. Jadi ini juga merangsang intelek mereka ataupun kognitif mereka untuk menyiapkan tugasan kad ucapan itu. Seterusnya, aktiviti yang dapat diaplikasikan perlulah menerapkan penguasaan diri, di mana kanak-kanak mendapat kepuasan mereka sendiri untuk menyediakan sesuatu lukisan ataupun mereka dapat meluahkan apa yang mereka rasa menerusi lukisan. Antara contoh aktiviti yang dapat dijalankan ialah lukisan The Scribbles atau lebih dikenali sebagai contengan. Kita tahu bahawa peringkat umur kanak-kanak ini mereka lebih mahir untuk menconteng. Tetapi kita sebagai guru perlulah mengubah teknik contengan itu kepada satu lukisan yang berseni. Okey, sebagai contoh di dalam gambar itu, kanak-kanak akan menconteng mengikut kesukaan hati mereka. Ini dapat menambahkan kepuasan mereka sekaligus. Dan kemudian kanak-kanak perlu mewarna setiap contengan itu menggunakan warna yang berbeza. Di sini kita dapat lihat lukisan yang dihasilkan itu lebih cantik dan bukan sekadar contengan semata-mata. Kemudian penguasaan kendiri mereka sekaligus juga dapat ditingkatkan lagi menerusi lukisan ini. Okey, yang terakhir iaitu aktiviti yang melibatkan pengajaran hubung kait. Kita tahu bahawa pengajaran hubung kait ini juga dapat digunakan menerusi terapi seni melukis. Sebagai contoh aktiviti asas melukis. Sebelum memulakan sesuatu pengajaran, guru akan memperkenalkan bahan-bahan tersebut. Tetapi di samping itu, guru juga boleh mengaitkan bahan-bahan tersebut seperti pensel warna, gam dan sebagainya menggunakan subjek matematik, di mana guru akan bertanya kepada murid berapakah jumlah warna yang ada di depan kamu, macam tu. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa terapi seni melukis akan saling berkait dengan pengajaran harian, di mana sekaligus dapat meningkatkan kognitif kanak-kanak serta sekaligus dapat menerapkan elemen terapi seni melukis.